Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nur Alia Aiman binti Nur Setamizi, nama diberi, pelajar tingkatan 4 SMK Felda Purun Berpaham. Dengarkanlah, hayatilah dan selamilah perkongsian saya dengan mauduk bicara yang berbunyi Arya Penyelamat Hablus. Arya Penyelamat Hablus mengandungi 304 muka surat dengan 31 bab di dalamnya yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang masuk ke alam lain dan dianggap sebagai penyelamat. Buku ini berunsurkan heroisme dan fantasi. Buku ini diterbitkan oleh Creative Enterprise Sdn Bhd pada tahun 2008 dengan hanya RM14.90 sahaja. Sidang hadirin pencetus revolusi minda sekalian, buku ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Arya yang diberikan buku oleh temannya Saila. Arya kemudiannya dibawa ke alam Hablus yang didiami oleh orang-orang Kedir berjanggut panjang serba putih yang dipimpin oleh Humaras. Arya dikatakan sebagai penyelamat bangsa Hablus yang menentang Maharaja Nawamis. Mereka perlu mendapatkan 2 kekatus di Gunung Rapos untuk mengalahkan Maharaja yang jahat, sekaligus mendapatkan kembali kalung sil biru khazanah bangsa Hablus. Dalam perjalanan, dia bertemu Syian, Puteri Andalia dan Sakaran. Setiap daripada watak diberikan latar belakang. Syian dihalau bangsa Hablus kerana tidak mempercayai kepercayaan bahawa akan muncul penyelamat bangsa Hablus. Sakaran pula dihalau bangsa Bunyan kerana bercinta dengan manusia bernama Laila yang telah meninggal dunia. Panglima Rusa dan Haina pula masing-masing menyimpan hasrat untuk merampas kerajaan Burka. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian, Arya dan rakan-rakannya tiba di sebuah kampung yang didiami Nyak Long, iaitu penjaga arwah Laila. Kampung tersebut diketuai oleh Hubarul Dartus. Mereka kemudiannya membantu kampung tersebut dalam pertempuran dengan tentera Panglima Rusa. Dalam pertempuran tersebut, tentera Panglima Rusa tiba-tiba melarikan diri. Rupa-rupanya tertipu dengan sihir Haina. Puteri Andalia mengekori Panglima Rusa dengan tujuan untuk membunuhnya. Bagaimanapun tertangkap. Arya, Sakaran dan Syian pergi menyelamatkan. Sakaran yang menyamar sebagai salah seorang pengawal di kota Panglima Rusa bagaimanapun ditangkap. Panglima Rusa berjaya mendapatkan bunga kekatus yang dibawa oleh Puteri Andalia. Haina kemudiannya berjumpa dengan Panglima Rusa. Sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, Puteri Andalia dan Sakaran diselamatkan oleh pahlawan bertopeng hitam. Dalam perjalanan menemui Nawamis, Panglima Rusa diserang hendap oleh Arya dan rakan-rakan. Dia bagaimanapun mati dibunuh sihir Haina. Haina yang cuba membunuh diri dan rakan-rakan bagaimanapun dihalang oleh pahlawan bertopeng hitam. Haina kemudiannya mati dimakan kuasanya sendiri. Arya berjaya mendapatkan kembali kalung sil biru khazanah bangsa Hablus. Di hujung cerita, Sakaran dan Puteri Andalia pergi menemui Hubarul Dartus, manakala Arya dan Syian kembali ke kerajaan Hablus. Bagaimanapun, kota Hablus telah dimusnahkan oleh Nawamis. Warga maya yang jauh di mata dekat di hati sekalian, berbicara lanjut berkaitan teladan yang diperoleh oleh pembaca. Arya selaku watak utama bertindak berani menyelamatkan bangsa Hablus. Keberanian yang ditampilkan sekalipun nyawa sendiri di hujung tanduk menyedarkan pembaca untuk berani membela bangsa yang tertindas. Yakinlah niat yang ikhlas pasti mendapat pertolongan dari Allah. Latar tempat yang ditampilkan jauh berbeza dengan alam nyata. Penulis berjaya memberikan imajinasi dan latar kehidupan yang begitu mengasyikkan pembaca. Ketinggian ilham yang ditunjukkan jelas menunjukkan penulis mempunyai daya kreativiti yang sangat tinggi. Pembaca beroleh kepuasan setelah menyelesaikan pembacaan novel.
Pengajaran daripada cerita ini menggambarkan Arya seorang remaja yang berjiwa kental dan sentiasa bertabah hati. Walaupun berada di alam asing seorang diri, dia tidak mudah berputus asa dan terus berusaha hingga hasratnya tercapai. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sedikit kekurangan yang terdapat dalam novel ini. Kekurangan tersebut hanyalah grafiknya yang terlalu sedikit dan tidak berwarna. Seharusnya diletakkan lebih lagi gambar-gambar yang berwarna. Ini bertujuan supaya pembaca berasa seolah-olah mereka sama berada di sana. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya dan mudah difahami. Sekian, terima kasih.